أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا Ini semua sekali ayat-ayat mengenai munafikin. Yang kita telah baca itu 3 sifatnya. Sifat yang keempat ialah alladzina yatarabbasuna bikum. Golongan munafikin yang sentiasa menunggu musibah menimpa kamu. Jadi munafikin zaman Nabi zahir orang Islam. Jadi setiap kali kalau kita baca ayat munafikin, jangan sekali-kali kita nampak dalam kepala kita golongan bukan Islam. Munafikin adalah golongan Islam. Mereka duduk sama Nabi. Zahir mereka sama seperti sahabat Nabi yang lain-lain. Tapi di segi sifat dalam mereka tidak betul. Mereka boleh jadi rusak akidah dengan sebab syirik pada Allah, dengan sebab tolak kenabian, dengan sebab tidak percaya akhirat. Itu perkara-perkara dalam itu sebahagian mereka terima, tapi sebahagian masih lagi tidak terima. Tapi mereka bersedia duduk sama-sama umat Islam. Jadi munafikin dalam Quran sahabat Nabi ke? Dia duduk sama-sama Nabi. Kita tak boleh nampak dia ni orang kafir. Sebab orang munafikin ni bukan jenis kita boleh perang dengan dia. Sebab dia sahabat Nabi. Tidak ada alamat zahir dia kufur. Tapi masalah kufur tu duduk dalam dia. Sebab itulah ayat-ayat munafikin. Kalau ada ayat dia tu, ada ulama berselisih dalam mentafsirkan nisbah pada dia ni orang mukmin yang lemah iman ataupun orang yang kafir dalam zahir Islam. Dia tafsir dia jadi gitu. Jadi ayat-ayat munafikin ni sama ada dia orang Islam, tapi dalam dia tu tidak jadi Islam mana. Sebab zahir itu sekali dengan Nabi, dalam majlis Nabi, semaya belakang Nabi. Yang mana keadaan mereka ini Nabi tidak kenal. Dan sahabat Nabi pun tidak kenal. Sebab ia merupakan kesalahan dalamnya. Benar duduk dalam hati dia, akhir. Sebab zahir semua dia boleh ikut. Oleh kerana itu ayat-ayat munafikin dalam kepala kita, tala-tala kita baca, mesti dia ni golongan sahabat Nabi. Sebab dia boleh duduk sekali dengan Nabi. Dan hikmah ada ayat munafikin ni, kerana umat Islam pun gini, dia ada mukmin sebenar, mukmin tidak sebenar. Duduk sekali. Jadi supaya orang yang mukmin yang tidak sebenar lagi ni, dia kena usaha mendalami Al-Quran ataupun mendalami sunnah, sehingga segala-gala perkara yang dia ragu tu jadi boleh terima belakang. Barulah jadi mukmin sebenar. Jadi hilanglah kemunafikan dia. Tinggal lagi munafik amalan tu tidak kafir. Munafik amalan ni amalan buat seperti orang munafik. Dalamnya tidak salah,
Itu munafik amalan. Seperti mana Nabi SAW bersabda, ada 4 atau 5 alamat munafik. Apabila dia bercakap, dia bohong, janji dia mungkir. Itu alamat zahir munafik. Itu munafik amali. Dia tidak kekal dan neraka. Bahkan bahayanya munafik dalam. Jadi munafik dalam ni sama dengan orang iman yang lemah. Duduk bira-bira kufur dengan Islam gitu. Jadi ayat munafikin ni boleh dikatakan pada akhir zaman ni ramangna, bukan fikir, ramangna. Sebab apabila dia tidak tahu banyak agama, jadi banyak dia tak boleh terima. Sebab dia kita fikir orang Islam ni, siapa dia tahu ajar macam dia. Macam orang kafir masuk Islam, kalau pergi menjelih agama, pergi pejabat, pergi ustaz akan rakyat nak jadi Islam ni gini. Kau terima habis daripada Allah Ta'ala. Sama ada kamu boleh buat atau kamu tidak boleh buat, apa yang dibawa oleh Muhammad itu terima berlaku. Dia angguk-angguk. Barulah dia ajar ngucap. Masalah orang Islam ni siapa dia tahu ajar ngucap dia. Kita pun jadi Islam gitu. Tengok. Masing-masing ikhtiar, masing-masing usaha. Tak tahu dengan jelas saya jadi orang Islam ni setara mana baru dikira Islam. Sebab ada orang ngajar macam dia. Lainlah orang mengaji kan, dia daripada mengaji macam kita mengaji ni kan. Nampak jelas lah. Tapi kalau tak mengaji, macam mana dia suruh dia Islam? Dia banyak benda dalam Islam tu dia kadang-kadang ragu-ragu pun. Dia tak boleh terima lagi lah. Sebab tak berlaku dengan pihak dia atau tagihan dia. Maka dia tidak dikira Islam tu. Dengan satu amalan pun tidak sah. Walaupun sebelum ni boleh jadi dia terima belakang, atau ada dia ragu-ragu salah satu pada hukum berkenaan dengan apa saja tak kira benda-benda hak wajib terima sebagai orang Islam. Jadi ragu-ragu bermakna tolak, nafi. Jadi tak jadi Islam, maka munafik dia. Munafik maknanya duduk dalam kalangan orang Islam, hakikatnya Allah Ta'ala tengok dia kafir. Jadi ayat munafikin dalam Quran, kalau betul-betul kita perhati tengok, sebenarnya untuk umat Islam pada zaman lalu dah, kalau kita baca dia kan, orang Islam zaman lalu ni keadaannya seperti orang munafik. Dalamnya itu tidak sempurna. Zahir kadang-kadang dia boleh buat, kadang-kadang tak boleh buat, tapi dalamnya biasanya tidak sempurna. Lebih-lebih lagi golongan umat Islam yang ada hubungan rapat dengan orang kafir, minat kepada budaya orang kafir. Siapa tiru hamiliki dengan pakaian tiru, dengan cara hidup tiru, semua tiru. Jadi tiru tu apa dia maksud? Dia kerana kena kekufuran dia. Jadi kena kekufuran dia kan, memang murtad dah. Sebab redha tu bahaya benda dalam ni. Redha ni benda dalam hati. Jadi siapa tiru tu maknanya dia kena. Jadi nak baca tak boleh. Tapi dia dalam keadaan bahaya, tenang. Akidah dia tu tenang. Dahlah kita tidak lawan dia, lepas tu duduk tiru dia pun. Dia sepatutnya kita tak boleh amal agama kita pun kita lawan orang kafir. Tak tiru cara pemakaian dia apa kita tak tiru sebab kita tahu dia golongan yang rosak. Tapi kita sendiri pun tak boleh nak amal agama Islam tu lain. Tapi tak akan tiru orang kafir. Sebab orang kafir itu budaya dia kufur kepada Allah. Tapi siapa nak tiru ni, ini bahaya. Ini membawa kepada sesuatu dalamnya tu dia rosak. Boleh jadi bahaya besar dia. Oleh kerana itu ayat-ayat munafik yang kita baca ni dituju khas kepada golongan-golongan yang lemah iman, atau memang dalamnya dia tidak Islam tapi zahir saja dia Islam. Jadi banyak sifat dalam surah surah An-Nisa ni diberitahu benda-benda halus dalamnya. Mari kita telah dengar 3 sifat dia ni. Sifat keempat itu alladzina tarabbasuna bi, orang yang mana duduk dengan orang Islam tapi menunggu-nunggu musibah menimpa kamu. Tarabbasuna, mereka sentiasa menunggu musibah. Fa in kana lakum fathun min Allah, sekiranya Allah Taala bagi kemenangan kepada kamu, qalu, mereka berkata, alam nakum ma'akum, tidakkah kami juga bersama-sama kamu sebagai orang Islam? Maka mana dia kami juga? Mana jika orang Islam ni menepa kan, dia kata mana dia kita? Sebab kita orang Islam juga. Wa in kana lil kafirin nasibun, dan sekiranya kemenangan berpihak kepada orang kafir, qalu, mereka kata kepada kafir pula. Mereka kata kepada kafir, alam nastahwid alaikum,
bukankah kami melakukan helah untuk menolong kamu? Nastahwi maknanya, bukankah kami ada campur tangan untuk kemenangan kamu? Dan wa namna'kum minal mu'minin, dan kami juga mempertahankan kamu daripada serangan orang mukmin. Mana dia akan beritahu dia pun ada hubungan juga untuk menolong mengalahkan orang mukmin. Dia akan beritahu kepada kafir, maka nak gear dia. Jadi dia pergi jumpa kafir pun kalau benda nak gear dia, jumpa orang Islam kalau benda nak gear dia. Dia nak dunia ya. Munafikin. Akhirat fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. Maka Allah Taala lah yang akan keputusan cara amal ni di kalangan kamu pada hari kiamat. Dan Allah Taala wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kemenangan kepada golongan kafir untuk mengalahkan orang mukmin walaupun satu ketika. Minta orang tu mukmin sungguh saja, Allah Taala tidak akan beri sembarang jalan kemenangan. Jadi orang mukmin dia tidak akan kalah. Cuma apabila berlaku kesilapan di kalangan orang mukmin, maka Allah Taala tahan pertolongan itu ada rasa kesilapan dia. Sifat yang kelima, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Bahawa munafik ini dia memperdayakan Allah sebab dia ni tidak percaya sungguh dengan Tuhan. Macam dia nak tipu Allah Taala. Dia kalau kita zahir tu ikut orang Islam, apa tidak belajar habis agama Islam? Dua lebih kurang. Mana banyak kalau kita tidak terima daripada Allah. Kalau beriman pada Allah, terima belaka. Barulah dia panggil beriman. Kalau terima semua, tolak semua. Dia tak dikira munafik. Jadi sesungguhnya munafik ini golongannya cuba nak menipu Allah. Sedangkan wahwa khadi'un, sedangkan Allah sebenarnya memperdayakan mereka, menipu mereka. Tidak buka hati mereka untuk belajar Islam semua sekali. Belajarlah kadar. Lebih lagi soal akidah. Ada juga dia tak tahu bab akidah yang menyebabkan bab itulah dia akan rusak. Itu makna Allah Taala khadi'un, Allah biarkan dia terpedaya. Sifat yang kena, amalan agama pun tidak dibuat dengan cara tawajud. Ini sifat kena orang munafik. Wa idza qamu ila shalah, bila mereka bangun diri untuk bermunajat dengan Allah dalam sembahyang, qamu kusala, mereka berdiri tapi dengan cara sangat malas. Sangat malas. Kusala ni sifat dia sangat malas. Mana lebih yura'unan nas, mereka sembahyang untuk memperlihatkan kepada orang supaya dia selamat daripada tuduhan orang kafir. Tujuan dia sembahyang betul-betul untuk orang lain tengok. Kata dia pun Islam juga. Wala yazkuruna Allah, dan mereka tidak ingat pun dalam sembahyang mereka tu Allah Taala. Illa qalila, mereka maksud dia untuk tunjuk pada orang. Sifat yang ketujuh, muzabzabin. Akidah mereka tergantung-gantung dalam keraguan. Baina zalika, di antara nak jadi orang mukmin sebenar ke atau nak duduk kekal dengan keadaan separuh terima. Kafir tu boleh jadi dia tak. Nak tolong semua Islam tu tak, dia separuh terima dia panggil. Sebab separuh terima ni munafik. Banyak dia kena dah, tapi ada separuh dia tolak, kafir lagi. Tapi dia boleh duduk dalam Islam tu kerana separuh dia terima dah. Jadi mereka ini muzabzabi, tergantung-gantung dalam keraguan. Baina zalika, di antara demikian keadaan. Mana agama Islam tak ambil semua, pasti tidak tolak semua. Tidak ramai masyarakat kita hari gitu. Tak ambil semua, tak tolak semua. Kalau suruh ngaji Quran lah, kata apa tak ngaji habis. Dia tahu bahawasanya benda yang kita kena percaya tu, kita kena terima belaka. Jangan ada benda yang mudah pun, kepercayaan pun dah dalam. Dia kena tahu, ni pun kena terima, ni pun kita kena terima. Dah ni kita kena tolak, ni kita tolak. Tapi tidak begitu. Muzabzabi, mana tergantung-gantung. Tidak jadi orang Islam yang sempurna, dan tidak tolak agama Islam sempurna juga. Duk terima juga sebahagian. Jadi tak ada apa sebenarnya. La ilaha ulai, jadi tidak kepada mereka ini semua sekali. Wa la ilaha ulai, dan tidak kepada kumpulan ini semua sekali. Muzabzabi gitu. Tidak jadi kafir semua sekali. Dia setuju ke Islam banyak juga, dia setuju. Tapi tidak kata dia Islam semua sekali. Banyak agama Islam ini dia tidak setuju. Jadi duduk jadi kafir belak gitu. Itu munafikin. Dan masyarakat kita sebenarnya pada hari ini, kalau dia tidak mengaji dengan sempurna, duduk mengaji ni belakang. Sebab tak tahu. Kita tak tahu dalam medik.
Hak zahir memang jelas lah, sama-sama tak boleh buat. Semayang separuh, tak semayang separuh. Seluar luar masjid tu, apa jadi hari Jumaat yang amal? Mana hari lain? Kalau orang kafir tanya ni, hari biasa ni mana satu sahan? Hak luar tu tak semayang. Oh dia tu, kita buat rasa dia terima separuh lah, tolak separuh. Dia segi amalan. Hak setengah-setengah amalan dia boleh ambil, setengah-setengah amalan dia tak boleh ambil. Itu dibimbangi. Sebab zaman Nabi munafik hari semayang tak pernah tinggal. Semayang berjemaah di zaman Nabi, orang munafik tidak tinggal. Semayang berjemaah bagi golongan munafik zaman Nabi, dia tidak tinggal semayang. Kalau dia tinggal, dia tak apa. Maghrib Isya tu dia tak pergi. Subuh Isya subuh nampak gelap. Masa zaman Nabi tak ada lampu. Sebab tu Nabi kata semayang Isya main subuh berat subuh bagi orang munafik. Sebab apa? Dia tak akan mari. Dia lebih benar kalau mari tu, sebab dia tahu dah dia tak akan tengok saja. Tapi waktu lain kena mari. Sebab nampak jalur selalu. Kalau tak mari semayang, orang Islam lain kata ini munafik. Sebab apa? Sebab semua umat Islam semayang di rumah belakang zaman Nabi. Orang tak mari semayang Jumaat ni memang munafik lah zaman Nabi. Bimbang tak dia takut orang kata munafik, maka Zuhur mari, Asar mari, Maghrib mari, sebab waktu syurga. Bawa Isya yang ingat subuh tak mari. Ini jelas-jelas adalah hadis sahih. Nak beritahu keadaan umat Islam zaman dulu beza sungguh munafik dan tidak munafik. Lah ni tak nampak benar. Sebab orang tak mari ramai pada orang lain. Oleh kerana itu dalam ayat-ayat seperti inilah kita umat Islam di dalam kebimbangan ini. Jadi natijah dunianya wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Dan siapa saja yang Allah telah sesatkannya, maka kamu tidak akan jumpa untuk dia jalan bagi hidayah. Allah takdir nak masuk dengan dalam neraka, tidak ada apa-apa. Kita tak boleh apa. Oleh kerana itu nak selamat kita daripada dirusakkan akidah kita dengan sebab pergaulan ni, kita jangan bergaul dengan kafir. Kecuali atas tujuan keperluan pun dengan syarat-syarat dan batasan-batasan dia. Bergaul dengan kafir atas nama nego, atas dasar benda-benda lain, tolong atas dasar benda lain, tak apa. Tapi sampai mengarah ke rusak agama, kita kena ada syarat dan batasan. Sebab membahayakan kita. Takut-takut sebahagian benda dia tu terpikat. Dan benda terpikat ni benda dalam ni, rusak satunya. Dan akidah kita pun tak kemana-mana, ngaji pun tak habis juga. Itu bahaya. Jadi nak menyelamatkan daripada keadaan kita yang lemah ni, jangan bergaul dengan kafir kecuali dengan ada batasan dia. Yang ni kita sendiri kena mengaji habis agama kita. Dia kita kena rasa sayang dan kasih pada agama kita. Dia rasa bersalah kerana banyak lagi kita tak boleh buat dalam amalan kita. Itu lain. Lepas tu kalau kita berurusan dengan kafir ni atas tujuan yang lain. Dalam masa sama kita kena ada fikir macam mana dia kita nak islahkan mana kita. Kena fikir bahawasanya dia juga satu hari kena Allah Ta'ala. Duk saingan kita ni kena ada hubungan tentang keagamaan ni, kita kena wayah kita. Kena tawa juga. Sini Allah Ta'ala beritahu larangnya bermuamalah dengan kafir. Berurusan dengan kafir, berurusan dengan kafir atas dasar nak merosakkan agama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang telah beriman, jangan kamu jadikan orang kafir itu teman rapat. Jadi urusan kamu dengan dia sampai dalamnya pun jadi suka juga. Bukan orang mukmin. Jadi jangan bergaul dengan orang kafir sebagai teman rapat, dengan tidak ambil orang mukmin sebagai teman rapat. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Natijah gaul orang kafir ni, adakah kamu mahu Allah Ta'ala adakah kamu ingin kamu jadikan untuk Allah Ta'ala tu sultanan mubina, satu alasan sangat kukuh untuk Allah Ta'ala hukum kamu. Jadi adakah kamu ingin kamu nak jadikan suatu alasan yang sangat kukuh untuk Allah hukum kamu? Karena dengan saing dengan kafir ni Allah Ta'ala akan ada alasan. Kalau mukmin suruh takkan gini mah. Mukmin suruh dia akan anti kekufuran, syirik dia akan anti. Dia tak boleh duduk sekali. Jadi sampai nak duduk rapat ni memang ada alasan daripada Allah untuk hukum kamu.
Jadi adakah kamu ini jadikan bagi Allah Ta'ala alasan kukuh untuk hukum kamu? Itu dunia. Mana dunia ni kalau kita minat kepada kafir, takut-takut bala bencana ya Allah Ta'ala tuju pada kafir, surpih dia tu kena pada kita. Itu akhirat, itu dunia. Akhirat pula innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Golongan munafik, bawah golongan munafik berada di dasar bawah sekali daripada neraka. Umpamanya kau jenis lubang, maka dia dasar paling bawah sekali. Bandingkan kita kalau kita nak nasi ke dalam kuyuk, hok balik dekat kali dengan api kan. Hok bawah dia berbanding tu dua atas. Jadi fit darki ni dasar paling bawah sekali, yang paling merapat sekali dengan api itu munafik itu. Mana dahsyatnya. Kerana dia mempersenda-sendakan agama. Walan tajid lahum nasira, dan kamu tidak akan jumpai untuk mereka ini pembantu bagi menyelamatkan mereka. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Ayat 140 ni tafsir. Illa alladhina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah. Di syarat-syarat. Kecuali mereka yang bertaubat, menyesal. Taubat ni benar dalam juga, menyesal. Kalau kita kata ya Allah ampun tu istighfar. Taubat ni benar dalam menyesal. Hasil pada menyesal itulah kita pun tinggal maksiat, tinggal syirik, tinggal segala-gala hak Tuhan tak kena. Lepas tu azam pula dalam hati tak sebab dah orang. Ini tiga ni syarat taubat. Kalau ada tiga ni dia panggil tidak taubat. Penyesalan, tinggalkan, azam tidak akan buat, tidak akan lakukan. Ini dia panggil syarat taubat. Kalau tak ada tiga ni semua tak taubat juga. Penyesalan, meninggalkan yang dilarang, dan azam tidak ingin melakukan pada masa akan datang. Tapi sekiranya taubat mengenai hak-hak hamba, ada suara kita tambah syarat keempat, kena pulang ke barat atau minta maaf secara terang-terangnya kepada dia. SMS kau tulis surat kau apa dia tak kira, biar dia tu jelas maaf pada kita. Sebab dia bersangkut dengan Rasul, hamba dengan hamba. Kalau dengan Allah saja, tiga. Kecuali perkara yang sangkut dengan hudud. Apabila ditangkap, capur soal lagi juga. Jadi pemerintah khalifah kena hukum dengan cara hudud lah. Jadi dosa-dosa ni pun bahagia-bahagia dia juga lah. Jadi hak asasnya bagi taubat ni tiga. Penyesalan, kena nyesal. Jadi nak nyesal macam mana kalau dia tak tahu? Tak tahu salah. Dia surah betul. Surah betul ni tak akan menyesal bila dah. Buat bid'ah ni tak akan menyesal sebab dia surah betul. Bila dia nak tambah, dia mentambah, dia minarah, dia tambah, dia surah salah. Cuma dia ketagih, dia berzina atau dia surah salah. Tapi kalau bid'ah, bila dia nak tambah? Sebab dia tak surah salah. Ini perangkap paling teruk sekali. Bid'ah ni pertama, ia bid'ah banyak jenis juga. Tapi kalau benda hak tu dikira bid'ah, dan kita buat atas rasa betul, surah betul, sedangkan dosa di sisi Allah Ta'ala. Bila dia nak tabat? Tak akan tabat pun. Ini satu perkara yang dibimbangi. Jadi taubat asalnya menyesal kerana dia tahu ini salah. Lepas tu dia tinggal, lepas tu dia azab tak akan buat. Tiga syarat ni syarat taubat. Jadi illal ladzina tabu, melainkan orang-orang yang bertaubat, yang memiliki tiga syarat suka kuat. Lepas tu wa aslahu, tukar kehidupan daripada jahil ngaji. Aslahu dalam tafsir gitulah kau sebut. Dia mengaji kita Allah. Orang yang mengaji kita Allah ni adalah alamat dia bertaubat sebab dia islah sini. Islah ni nak memurnikan akidah dia dengan wahyu Allah. Nak membetulkan amalan dia dengan sunnah Rasulullah. Itu dia panggil aslahu. Kalau tak ada tiga dua ni, dia bukan islah. Rasa saja islah. Tak ada benda pun islah. Islah ni memperbetulkan balik akidah seperti Quran, amalan seperti sunnah. Allah betul. Kalau tak ada dua ni, islah apa? Tidak islah. Sebab islah di sisi Allah Ta'ala-nya balik seperti ya Allah nak. Kata rusak, kena ikut prosedur asal dia. Dia pun buat lagu mana dulu asal dia. Betul ke tu? Kaya kena buat lagu ni semua sekali. Itu lagu tu. Dia telah lari pada cara-cara buku-buku yang dia tulis untuk salah satu kenaan. Dia ada siap dah. Kalau rusak, tengok buku tu. Berarti mula. Itu islah memperbetulkan kepada asal dia. Nah, kalau buat lebih teruk pada tu, dia bukan islah. Kalau rusak, dia panggil ifsad pula, lebih rusak. Untuk mengislahkan manusia, buat cara lain pada sunnah.
Itu dia pakai islah, dia panggil ifsad, merosakkan lagi. Jadi aslahu sini adalah memperbetulkan amalan dia, menepati sunnah, akidah dia, menepati syariat dalam Quran. Kemudian waqtasamu billah, terus dia berpegang teguh pada Allah. Lain kali taklah. Asal dia hukum Allah boleh buat, asal dia larangan Allah memang kena tinggal. Waqtasamu ni pegang teguh, tidak muzabzabi, tidak teragak-agak. Apa akan jadi saya berpegang dengan syariat saya? Orang kafir nak baikot ke, kafir nak halal ke, tidak ada masalah. Itu intisab. Mana tidak gegar. Kamil. Wa akhlasu dinahum lillah, dan dia ikhlas amalan-amalan mereka yang mereka buat ni ikhlas untuk Allah, untuk redha Allah. Tidak ada tujuan dipuji dan dipuja oleh sesiapa. Tak masuk dalam hati dia selain pada kehendak redha Allah. Apabila cukup 4 syarat ni, wa ulaika humul mu'minin, maka orang munafik tadi dikira bersama orang mukmin sebenar. Kena ada 4 syarat. Jadi apabila kita kata 4 syarat ni, hak penting sekalinya dia kena tahu. Sebab taubat ni kerana dia tahu salah. Kena pastikan dia tahu salah, dia tahu dia bersalah di segi akidah. Dan perkara-perkara akidah ni dia tak boleh mari fikir sendiri. Akal dia, kalau dia cerdik, dia tak jadi syirik. Dia tidak tahulah banyak perkara yang berlaku pada dia. Jadi perkara yang pertama adalah dia dengar daripada Allah Ta'ala sesuatu yang akan memperbetulkan akidah dia. Dia kena dengar daripada Nabi SAW sesuatu yang boleh memperbetulkan amalan dia. Jadi apabila munafik telah berubah dengan 4 syarat ni, maka ma'al mu'minin, dia akan duduk bersama orang mukmin dalam syurga syaitan. Wa sawfa yu'tillahu mu'minin, dan apabila dia duduk jadi orang mukmin, Allah Ta'ala akan bagi pada para mukmin ajaran aziman, pahala yang sangat besar. Takhwif duniawi dan berserta zajrun bagi munafikin. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, apa yang Allah Ta'ala akan perolehi untuk mengazab kamu sekiranya kamu telah bersyukur padanya, sekiranya kamu telah beriman padanya. Jadi Allah tak akan azab lagi kamu. Sebab apa guna Allah Ta'ala azab kamu sedangkan kamu telah bersyukur pada dia, sedangkan kamu telah beriman pada dia. Jadi apabila kamu bersyukur pada Allah, kamu beriman pada Allah, Allah tak nyaya kamu mana gitu. Tak suruh beriman lah. Jadi apabila kamu mengaji agama biasa pernah, kamu akan untung, tidak ada rugi langsung. Sebab Allah Ta'ala tak ada sebab dia nak azab kamu. Bersyukur sini maknanya terima nikmat, batu balas dengan taat. Itu bersyukur. Terima nikmat Allah. Nah, jadi orang boleh ambil seduk udara, boleh guna segala-gala daripada Allah Ta'ala ni, kita terima belaka, lepas tu kita balas dengan taat. Kita syukur. Dan kita beriman pada Allah Ta'ala, apa yang dituntut daripada syariat dia. Jadi tidak ada pun Allah Ta'ala, tidak ada faedah dan tidak ada guna Allah Ta'ala mengazab kamu sekiranya kamu telah bersyukur, telah balas jasa Allah dengan taat, dan apabila kamu telah beriman. Dan Allah Ta'ala itu wa kana Allahu syakiran alima, Allah Ta'ala itu sangat menghargai, satu zat yang sangat menghargai taat hamba. Buat sikit apa asal taat, Allah bayar, Allah bagi berlipat ganda. Allah ni kalau bagi balas kan memang masya-Allah. Syakiran sini Allah nak memperkenalkan dia satu zat yang amat hebat dalam memberi balasan. Aliman, maha mengetahui ikhlas atau tidak hati seorang hamba. Ayat la yuhibbullah ni ada hubungan dengan ayat 136 sebelum. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Innal ladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu amin. Ayat 136. Iman benar dalam iman ni benar dalam biasanya duduk dalam. Hak ulama fatwa kata tahu Quran itu kufur kerana menghina Al-Quran. Berarti tak ada iman pada kita. Orang capuk Quran kan, Quran tahu apa. Setelah dia tahu jelas-jelas ni Quran, maka dia tahu Quran tu kita kufur, tu bukan perbuatan dia mana tu. Sebab membawa kepada akidah menghina Quran. Sedangkan rukun iman percaya pada kita, di antara percaya pada kita kena hormat pada kita.
Jadi siapa kata buat gitu tu, iman dia tak ada tentang Quran, kufur dia, murtad. Sebab benda dalam ni. Jadi apabila seseorang tu takut daripada Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala kata wahai orang telah beriman dengan lidah ataupun ijmali iman ada pada Allah Ta'ala ni, maka kalau boleh usaha seluruh perintah Allah Ta'ala dapat taat secara tafsili. Kadang-kadang apabila dia berhubung dengan orang kafir, ada kadang-kadang orang kafir desak dia, pasal dia untuk ucap kalimah kufur, mengiyakan kekufuran. Berbagai jenis kufur berlaku dalam dunia ni. Tengok keadaan, kalau hati dia tidak terima, tapi takut doa kepada orang kafir ni, dia ucap dengan lidah juga. Dia ucap dengan lidah juga. Maka Allah maaf. Sebab akidah dalam tu dah tahu dia tidak pun tolak. Dalam tu dia sangat bersalah dan dia telah menerima betul sungguh. Tapi dia diugut bunuh ataupun buat satu kesesatan pada badan dia, maka dia dipanggil orang yang dibenar. Tidak kufur, tapi dia kira orang yang dimaafkan. Orang yang dimaafkan. Ini kita akan baca dari surah Nahli, ada bab ni khas. Jadi la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah Ta'ala tidak suka orang yang lantang menyebut kalimah kufur. Allah Ta'ala memang tidak suka pun. Bis-su'i minal qaul. Kalimah kufur disebut secara lantang. Kalimah syirik disebut secara lantang. Illa man zulima, malaikat orang dia zalimi, dia terpaksa sebut kalimah kufur sebab dia diancam. Sedangkan hati dia mutmainnun bil iman, sedangkan hati dia teguh dengan keimanan. Man teguh menerima perkara itu datang daripada Allah. Hati dia memang orang tak boleh tahu. Dia kata saya tetap saya terima ini semua sekali ini daripada Allah, memang tak boleh pun. Tapi tak Allah dia ni paksa kita dan tak nak. Alat-alat yang menyebabkan kita kalau kira pada zahirnya akan mau, kita pucaklah kalimah tu untuk meredakan dia. Mengiyakan kata-kata dia tu dibenarkan, diharuskan. Illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an. Allah pun Maha mendengar lafaz dia sebut tu. Aliman, Maha mengetahui isi hati dia sebenar. Jadi ayat 130 ni tu Allah nak supaya orang beriman sempurna iman dia. Maka sekiranya ada gangguan luar, ayat ni tak boleh main-main. Maknanya kalau terdesak atau dizalimi itu lain, tapi main-main tak boleh lah. Ayat 149 dituju pada semua mukmin. Orang mukmin ni segala tindak tanduk dia dalam pengetahuan Allah. In tubdu khairan, jika kamu para mukmin menzahirkan kebaikan, tunjuk kebaikan secara zahir, atau kamu sembunyikannya kebaikan itu, atau ta'fu an su', atau kamu memaafkan, tidak menyebut ke kesalahan, keburukan orang yang buat ke kamu. Ta'fu an su', tidak sebut pun keburukan yang dibuat oleh kamu. Fa innallaha kana 'afuwan qadira, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengampuni lagi Maha berkuasa untuk menghukum. Ta'fu sini kebaikan yang kita buat secara zahir atau kebaikan yang kita buat secara sembunyi, semua itu dalam pengetahuan Allah dan Allah Maha berkuasa untuk membalas. Tapi au ta'fu ni apa mari sini tidak menyebut pun kebaikan yang kita buat, atau tidak menyebut pun, sebab menyebut kebaikan itu memberi makna riya. Jadi ta'fu ansuk ni tidak menyebut pun kebaikan kita tu bimbang pada riya. Itu lebih afdal. Satu lagi, tidak menyebut keburukan orang yang buat atas kita, kezaliman orang yang buat atas kita tidak sebut pun, itu lebih baik. Jadi memaafi dengan tidak sebut pun keburukan orang yang buat atas kita, ia panggil afdal dalam segala tindak tanduk. Semua ni Allah taklid. Dia dua kemungkinan. Kalau orang buat buruk atas kita dibenarkan sebut sebab kita dizalimi. Tapi kalau kita tak sebut, itu lebih baik. Begitu juga mengupak ni, kalau orang buat silap atas kita kena rayak keburukan dia atas rasa kita dizalimi, maka dia tidak dikira mengumpat dengan syarat dia.
Ini sebab ini cara dia. Jadi oleh kerana perkara seperti ini rumit jugalah. Macam satu orang isteri, dia telah diperlakukan oleh suami dia perkara yang tidak patutlah. Kalau dia rakyat, malu suami dia. Tapi apabila sampai dia berkonti, dia kena rakyat. Dia tidak kira mengupah sebab dia dizalimi. Tapi kadang-kadang kalau kita rasa kita boleh selesaikan masalah ini dengan tidak diberitahu, dengan cara-cara lain, itu lebih baik. Itu ta'fu an su'in, memaafi atas kesilapan orang yang buat atas kita, walaupun dibenarkan kita beritahu kepada orang yang berhak. Itu lebih baik. Fa innallaha kana 'afuwan qadiran, sesungguhnya Allah Taala Maha mengampuni lagi Maha berkuasa untuk mengampuni. Ini pun teguran kepada ahli kitab. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi, sesungguhnya mereka yang mengkufuri Allah dan Rasulnya dan sekalian Rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi, dan mereka ingin membeza-bezakan iman itu di antara Allah dan di antara Rasul. Ingin membeza-bezakan keimanan dia. Yufarriqu sini membeza-bezakan di segi kepercayaan. Yakni wa tafsir yakni wa yaqulu, mereka berkata nu'minu bi ba'dhi, kita percaya sebahagian kitab, wa nakfuru bi ba'dhi, kita tolak sebahagian kitab. Orang kafir pada Allah Taala ni dia beza-bezakan dari segi kepercayaan. Nasara ambil kitab Injil saja, kita Taurat tak. Yahudi ambil kitab Taurat saja, Injil tak. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, dia ingin ambil jalan tengah di antara tolak dan terima. Dia ingin ambil jalan tengah, tidak terima semua, tidak tolak semua. Tolak sebahagian, terima sebahagian. Tak jadi agama lagu ni. Allah Taala kata ulaika humul kafirun haqqan, mereka yang bersifat seperti ini kafir sebenar. Bukan nanti tolak semua. Agama Islam ni tolak sah pun jadi kafir dah. Kafir sebenar dah. Kafir sebenar mana kalau masuk neraka memang kekal. Buat kehidupan lagu ni macam mana? Ini pun ada buat terang umat Islam kita. Bubuh nama kumpulan dia tu kan, kumpulan bebas agama Islam. Terima sebahagian budaya, tolak sebahagian budaya. Pas nak kata Islam lagi, tak boleh. Mukmin sebenar dah, kafir sebenar Allah. Sebab budaya tolak sebahagian, ambil sebahagian ni humul kafirun haqqan, golongan kafir sebenar. Dan bila kafir sebenar, tak masuk neraka kekal, itu kafir sebenar. Iaitu a'tadna lil kafirin adzaban muhina, dan kami telah sediakan di akhirat nanti bagi golongan kafir sebenar ini azab yang menghinakan dan berkekalan. Ini ahli kitab, asalnya untuk ahli kitab. Dia tak terima belaka, sebahagian dia terima, sebahagian dia tolak. Jadi kita tidak boleh begitu. Hati kita kena terima semua kitab Allah Taala belaka. Cuma ikut Quran. Kitab lain kita terima, segi akidah masuk pada, segi amalan pun kita terima, dia memang wahyu Allah, dia memang benar pun untuk zaman dia. Tapi tempoh untuk amal tu telah habis dah. Tempoh untuk beramal kitab-kitab lain di segi syariat zahir ni habis dah. Kena pakai kuat esok ya. Tapi di segi akidah, kitab mana-mana apa atas dunia ni kita terima belaka. Sebab serupa belaka akidah tauhid dan akhirat dan rukun iman. Tabsyir walladzina amanu billahi wa rasulihi, dan orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah dan sekalian Rasul. Cara beriman pula, walam yufarriqu baina ahadin minhum, mereka tidak membeza-beza pun di antara Rasul ni, semua terima belaka, dia Rasul Allah. Mereka tidak membeza-bezakan di kalangan mana-mana pun Rasul-Rasul itu. Iman sempurna, ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, jadi mereka itulah orang yang Allah Taala akan bagi pada mereka balasan pahala pada mereka. Jadi ayat ni kita kena faham sungguh-sungguh. Jadi kita kena ayat kepada Kristian tu, nak ajak orang Islam masuk, Kristian masuk syurga juga tu tak betul. Tak betul. Sebab dia jadi kafir sempurna, kafir yang sebenar. Dan cara beriman dia salah. Kalau jadi Kristian, dia kena tolak Quran. Mana gitu. Jadi dia kan tolak sah. Jadi dia masuk syurga juga, tolak sah tak boleh. Kalau masuk syurga kena terima semua. Jadi ada perkara seperti ini berlaku dalam masyarakat kita. Sebab orang yang tukar agama pun bila dijanjikan syurga boleh ikut tu. Dunia boleh pula. Siapa pun syurga dapat juga. Dekat dia terpaksa kena tolak sebahagian
kena terima sebahagian. Jadi apabila jadi Kristian tu, pertama sekali hak dia kena tolak Quran. Tak nak syurga ke mana? Jadi lam yufarriqu tu memberitahu kepada kita tidak boleh membeza-bezakan. Apabila dia kalamullah, Rasul Allah kena terima belaka. Cuma cara terimanya Rasulullah ni kita terima, Rasulullah kita terima dia sebagai Rasul, dan syariat dia kena pakai. Rasulullah kita terima, Nabi Isa kita terima, Nabi Musa kita terima, Taurat kita terima, Injil kita terima, tapi hak dalam tu di segi akidah kita terima. Lalu kena serupa. Hak syariat kita terima dengan percaya dia Rasul Allah, dan syariat yang ada pada dalam media tu bersesuaian dengan media sahaja. Kita tak tolak. Jadi orang Kristian nak ajak kepada agama dia untuk masuk syurga tu memang satu benda yang tak pernah sabar. Kita kena beritahu gitu. Yas'aluka ahlul kitab wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Taala Maha mengampuni. Mana kesilapan dan kesalahan sebelum sedar dan sebelum tahu tu Allah mengampuni apabila bertaubatlah. Dan Rahimah Maha mengasihani apabila dia telah terima taubat satu orang hamba, dia tidak akan hukum lagi di dunia. Ayat 153 ni, jawapan dia Allah akan sebut ayat 153. Tekak 10 ayat. Yas'aluka, hak kita nak baca ni ayat tu macam soalan kafir lah. Apa tak turun Quran ni supaya dengan Taurat sekaligus, jumlatan wahidatan. Kalau turun seperti Taurat, kita kata kita terima lah. Yahudi kata dia, pokok dia kata kita akan terima. Ni tak, turun sikit-sikit. Ni kemuskilan dia. Jadi ayat 153 ni kemuskilan dia. Tapi Allah sebut jawapannya dalam surah ni juga ayat 153. Kita akan jumpa lepas ni. Jadi kita baca dulu. Yas'aluka ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi tanya kamu, antunazzila alaihim kitaban minas sama', supaya diberi kepada mereka juga kitab sekaligus daripada langit. Baru beriman. Bapa tak turun Quran sebab Taurat kita sekaligus. Turun sikit-sikit tak boleh. Kita nak haji turun sekaligus. Allah jawab dengan bentuk zajrun, faqad sa'alu Musa. Sesungguhnya mereka telah minta daripada Nabi Musa, tanya kepada Nabi Musa, Nabi dia tu, soalan yang tidak dapat alasan. Lepas tu akbar min zalika, lebih dahsyat lagi pada ni. Tanya Nabi Musa dia, iaitu faqalu, mereka pernah tanya Nabi dia, arinallaha jara, wahai Musa, perlihatlah kepada kami Allah Ta'ala tu terang-terangnya, biar mata kami boleh tengok Allah Ta'ala. Buat dia tanya, dia minta, dia tanya Nabi. Ni tanya Nabi Muhammad minta turun Quran sekali tu biasa ni. Tanya dia minta dengan Nabi dia, wahai Musa, turun biar Allah Ta'ala tunjuk dia, nak kita boleh tengok tu. Buat dia ni. Mana soalan-soalan dia ni tak boleh pandai mana. Lalu dengan sebab tu fa'akhadathumur rajm sa'iqatu bi zulmihim. Maka mereka telah ditimpa di satu tepikan yang sangat kuat, lalu mati dengan kezaliman mereka. Pada soalan ni soalan zalim. Tidak betul. Kemudian cerita lain pula. Ini takkib zikri ni. Summa dengan mana susunan dalam Quran ni saja begini, tapi benar tak gitu. Summa takhadul ijla ilahan muqaddam. Mafusani bagi ittakhadhu. Kemudian mereka pernah jadikan anak lembu sebagai ilah untuk disebut juga. Kerana kiblat. Belat tu serulah. Ittakhadul ijla ilah. Dan seru anak lembu sebagai ilah, sebagai seruan ni. Wakil Allah Ta'ala ni pun min ba'di ma ja'atuhul bayinat, telah sampai kepada mereka banyak bukti dan dalil keesaan Allah Ta'ala. Allah saja layak disebut, tak boleh siapa aduk dengan lain. Siapa jelas kita umur, tapi jumpa anak lembu boleh tebak, dia pun seru. Lalu fa'afawna an zalika, oleh kerana mereka bertaubat, kami maaflah kesalahan itu, tapi dengan hukum bunuhlah, seperti mana kita baca. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami telah memberi kepada Nabi Musa sultanan mubina, bukti dan dalil yang sangat jelas, iaitu Taurat. Wa rafa'na fawqahum tur, dan kami pernah angkat ke atas kepala mereka gunung Tur. Bimitsaqihim, dengan sebab nak daripada mereka berjanji untuk ikut dan amal kitab Taurat. Dan wa qulna, pernah kami kata kepada mereka, udkhulul baba sujada,
masuklah pintu Baitul Maqdis dengan keadaan tunduk. Dan pernah kami yang kelima pula, pernah kami kata kepada mereka, wa qulna lahum la ta'du fi sabt, jangan melampaui batas. Bekerja juga pada hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu hari ibadat. Dia nak kaitan itu. Selain pada 5 ni, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami pernah ambil perjanjian daripada mereka untuk ikut syariat, perjanjian sangat kuat. Dengan sumpahan sekali-kali. Berserta dengan sumpahan. Lalu segala-gala ini mereka derhaka. Mana tanya saja tapi derhaka kepada Allah. Dengan sebab derhakalah fa bima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlimul anbiya. 3 perkara. Maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian, menderhakai dan melanggari perjanjian untuk ikut syariat, tak ikut juga. Dan dengan sebab mereka kufur akan ayat Allah, dan dengan sebab mereka membunuh para anbiya tanpa alasan dan bukti. Wa qawlihim wa qawlihim qulubuna ghulf. Yani mereka berkata, hati-hati kami telah tertutup penuh, tidak perlu diajar dengan ajaran baru. Ataupun hati mereka berkata, hati kami telah tertutup daripada dapat mendengar berita-berita ini. Itu kata mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala jawab, bal taba'allahu alaiha, bahkan Allah kunci hati mereka. Bukan mereka kata tertutup, bahkan Allah kunci hati mereka bi kufrihim, dengan sebab kufur mereka itu. Lalu natijah daripada kunci, fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak akan lagi beriman melainkan sedikit saja perkara-perkara yang mereka terima, tapi tidak menyebabkan mereka itu beriman. Sini sedikit ni, mereka tidak lagi beriman, mana mempercayai, kecuali sedikit saja yang dia percaya, hak lain dia tak percaya, mana tidak menghasilkan dia itu seorang beriman. Lagi Allah Ta'ala beritahu, wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima, dengan sebab kufur mereka, yakni dengan sebab kufur yang khusus yang mereka pernah buat, yakni wa qawlihim ala Maryam, itu perkataan mereka menuduh Maryam, buhtanan 'azima, tuduhan sangat besar. Tuduhan yang sangat besar. Dia kata Maryam ni berzina dengan satu orang lelaki yang bernama Yusuf An-Najjar. Maka keluarlah Nabi Isa. Itu buhtan 'azimah. Dan wa qaulihim, dan perkataan mereka dengan bangga sekali. Perkataan mereka dengan bangga sekali. Inna qatalnal Masihal Isa bin Maryam. Kami yang telah membunuh orang yang bergelar Masih yang namanya Isa bin Maryam, yang dikatakan Rasulullah itu. Dengan bangga sekali Yahudi kata, kami telah bunuh. Siapa dia? Masih, gelar dia Masih. Pasal dia Masih, nama dia Isa. Pasal dia ni Rasul Allah. Kami telah bunuh. Mana perkataan Yahudi itu dia bunuh Nabi, dia sahur. Sebenarnya dia bunuh ke? Tidak. Wa ma qatalu, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabu, mereka sebenarnya tidak salib Nabi Isa. Walakin syubiha lahum, akan tetapi telah diserupakan kepada mereka. Kalau terjemah pertama, telah diserupakan kepada mereka. Kalau terjemah telah diserupakan kepada mereka, orang yang dibunuh oleh Yahudi ini adalah merupakan pengikut Nabi Isa yang derhaka. Pengikut Nabi Isa yang derhaka. Apabila Nabi Isa diangkat ke langit, Yahudi tengah kepung kawasan itu. Apabila mereka masuk tengok jumpa satu orang manusia, ia pengikut Nabi Isa tapi pernah menderhakai Nabi Isa. Di kalangan banyak orang yang mengikut Nabi Isa ni, dia paling kuat sekali derhaka. Allah Ta'ala hukum dia dengan ditangkap oleh Yahudi dan bunuh. Ini satu tafsiran. Riwayat kata ini tafsiran Ibn Abbas. Mana diserupakan kepada mereka Nabi Isa. Lalu mereka bunuh orang itu. Orang itu bukan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa diangkat. Masa tu sebelum Nabi Isa diangkat tu, dia telah mari dalam bilik Nabi Isa. Apabila dia keluar balik, maka Yahudi bunuh dia dan salib dia. Satu lagi tafsiran, syubihalahum, dijadikan keadaan itu samar bagi mereka. Ini terjemah kedua. Akan tapi sebenarnya dijadikan keadaan pembunuhan itu samar bagi mereka, tidak jelas. Sebab bila dia masuk, ini tafsiran kedua ni, setengah ulama kata ini lebih rajih, lebih menepati, dan diambil daripada kitab
Ibnu Hazmi dalam kitab Milal wa Nihal. Iaitu apabila Yahudi masuk, bila Yahudi masuk tak ada Nabi Isa. Dia mari nak bunuh Nabi Isa, maka dia terpaksa bunuh orang dia dengan cara zalim. Dia bunuh orang dia salib orang dia tidak benar orang lain tengok. Dia bunuh orang dia sendiri. Sebab dia tengok Nabi Isa tak ada. Dia mari nak bunuh, tapi Nabi Isa tidak ada. Nabi Isa telah diangkat ke langit. Maka apa keadaan yang dia akan buat? Dia bunuh orang dia sendiri, dan dia bunuh, dia salib, dan dia propaganda. Dia telah sebar berita ni rasanya yang dia bunuh tu Nabi Isa. Sedangkan dia bunuh orang dia sendiri. Membunuh orang sendiri ni pengayuh gitu. Pengayuh. Untuk suatu tujuan politik dia boleh bunuh orang dia. Kita baca dah sebelum ni surah Baqarah. Dia bunuh pak saudara dia. Dia kata apa tu pun. Itu telah berlaku dalam Quran. Jadi dia bunuh orang dia, buat propaganda Nabi Isa telah dibunuh. Belakang orang tu orang dia, tapi dia tidak benar orang tengok. Ini perangai Yahudi tu. Dia hanya sebarkan berita, tapi hakikat sebenar dia tidak bagi orang rapat tengok. Sebab tak ada seorang rambut pun orang luar dia tengok. Jadi golongan ni sebenarnya buat satu cara canggih untuk supaya tak malu. Tidak berlaku malu pada mereka. Mari nak bunuh Nabi Isa tak ada. Jadi dia buat ke mana pun cara supaya tidak malu, supaya hasrat mereka berjaya. Dan orang yang bunuh sungguh-sungguh ni mati belakang. Orang lain hanya dengar khabar, tak ada seorang pun mari tengok. Dia bunuh, dia susuk. Lepas tu pembunuh ni pun dia tidak beritahu, dia mati. Pembunuh ni pun tidak beritahu dan dia mati. Lalu berita sebenar tidak tahu orang sebenar pucuk. Ni syubhah ni diadakan walakin syubhah lahum. Akan tapi berlaku kesamaran kepada mereka. Adakah Nabi Isa dibunuh atau tidak? Sampakah hari ini apakah hari ini dia tak boleh tunjuk bukti bahawasanya Nabi Isa tu dibunuh? Sebab cerita berita mulut saja, tak ada siapa tengok pun Nabi Isa dibunuh. Pembunuh sendiri pun dia tahu, dia buat dengan rasa dia nak tipu ya. Nak tipu masyarakat. Jadi kerja tipu ni, mana Yahudi buat kerja tipu. Pas masalahnya, mangsanya orang Kristian dia terima juga masalah. Jadi masalah besar kan. Dialah orang Nasara. Dia terima dia ayah dia tipu daripada Yahudi. Dia pun kata Nabi Isa mati juga. Lepas tu dia buat tu rancangan dia nya, bila Nabi Isa mati kerana untuk Tuhan dia. Dia pun buat malas. Dia beritahu pada pengikut dia pula, Nabi Isa ni korban untuk kita semua. Jadi siapa-siapa yang mendukung agama Nabi Isa, beritahu saja kepada Nabi Isa, Allah akan maaf. Kerana Nabi Isa telah korban diri dia untuk umat dia. Jadi cerita baru pula orang Nasara mereka sendiri. Dan berita dibunuh ni dia dengar daripada Yahudi tipu tu. Tapi dia buat akidah pula daripada palsu ni. Mana-mana orang ikut agama Nasara, agama Kristian tak ada masalah. Buat rasa mana-mana pun baik pun Nabi Isa. Sebab Nabi Isa sanggup bunuh diri dia, sanggup korban diri dia, dibunuh oleh Yahudi demi umat dia. Inilah ada berlaku dalam gereja. Tipu atas tipu. Tipu atas tipu. Bukan sikit tu, orang ngaji PhD tu ngaji tu. Tak tahu tipu atas tipu. Kalau tidak Quran ayat gini, semua orang tak tahu. Allah kata syubbiha lahum. Kematian Nabi Isa ni ada kesemaran besar bagi Yahudi. Sampai hari ni dia tak boleh beritahu Nabi Isa kau kena bunuh atau tidak. Dia tak boleh beritahu. Pak kita aku tu barang dia ikut dengan cara tidak jelas hari ni kan. Tak betul. Sedangkan mereka golongan yang ahli kitab, mana baca kitab tapi tidak reti cara-cara nak baca kitab. Betul, alhamdulillah dalam syariat Islam kita ni dia ada tafsir, dia ada usul tafsir, dia ada hadis, dia ada usul hadis, dia ada fiqh, dia ada usul fiqh. Sebab usul-usul ni lah merupakan penapis. Nak cek original atau tidak. Ini hanya dalam Islam saja tu. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah kita kalau ngaji tafsir ke jangan tinggal ngaji usul dia. Kalau ngaji hadis jangan tinggal ngaji usul dia, ngaji fiqh jangan tinggal usul dia. Sebab usul-usul ni lah untuk mengenal pasti keaslian sesuatu fatwa atau sesuatu perkara yang ada dalam tafsir atau hadis. Benar ni tak ada dalam itu. Allah sebut dalam Quran. Kita pun boleh tahu dengan Quran ni. Jadi tafsir yang kedua ni, mana Yahudi bunuh orang dia ni lebih tepat. Sebab perangan ni ada pada dia dah sebelum ni. Kerana nak propaganda, kena memajukan agama yang batil dia ni,
Dia baru kena bunuh Nabi Isa sebab nak melakukan agama dia, dia kena rusakkan agama orang lain. Itu cara dia. Macam orang nak berutuh Kaabah, nak pelaku Kaabah dia di Yaman sana, dia kena berutuh Kaabah di Baitullah, di Mekah. Kalau tidak tak akan hidup. Ini paham ajar sesat dah. Jadi dia mari nak hidup agama dia kena bunuh Nabi lah. Jadi tak jumpa Nabi, tak kira agama cara pun, kita kira jadi Nabi tu tak ada. Sedangkan Allah angkat dengan kudratnya. Allah angkat dengan kudratnya. Jadi yang paling teruk bangsa dalam perkara ni Nasara. Dia terima berita palsu, lepas dia pun reka pula ajar palsu. Hak teruk lagi bangsa tu, kita jelas bahawasanya ni lah sebenarnya, kita dah ikut dia pun. Kita ada dah kebenaran dengan kita, ni palsu, tapi kita hak ada belakang dah ni dia ikut dia apa? Kebodohan kita. Oh, kita tak mengaji kita ni duk ikut dia. Sedangkan Nasara buat, kata Nabi Isa mati dah, maka siapa-siapa dia suruh dia puja dia tu boleh dimaafkan rasa. Semua tu ada merupakan tipuan belaka. Diambil pada tipuan yang berlaku pada Yahudi. Sedangkan dalam kitab kita Quran jelas-jelas sebut ni. Benar ni semua tipu belaka ni. Syubbihalahu. Allah Ta'ala beritahu, wa ma qataluhu, mereka sebenarnya tidak bunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak salib Nabi Isa. Walakin syubbihalahu, akan tapi diadakan kesamaran kepada mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Dan sesungguhnya mereka yang berselisih faham tentang pembunuhan itu hingga hari ini la fi syakkin minhu, berada dalam keraguan tentang pembunuhan Nabi Isa. Sampakah hari ini pun dia tidak ada dalil. Dia bila tak ada dalil ni ragu pasal dah. Mana ada dalil? Berita mulut tu kan. Ma lahum bihi min ilmi, tidak ada pun bagi mereka itu tentang pembunuhan Nabi Isa sebarang ilmu pun, sebarang bukti yang boleh jadikan sebagai bukti. Illa tiba'adh-dhann, mereka ikut sangkaan dan agakkan gamakkan belaka. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan penuh yakin. Tak. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan penuh yakin, bahkan suatu keraguan yang berlaku di kalangan mereka. Lepas tu mana Nabi Isa ada tu? Bar rafa'ahu Allahu ilaihi, Allah angkat ke langit dia. Dalam Quran kita kata bar rafa'ahu Allahu ilaihi, Allah angkat ke langit dia. Dia hidup lagi. Apa duk puja Khalid dia? Dia hidup lagi. Dan dia akan turun. Dalam hadis Nabi dia akan turun dulu. Akhir zaman. Dia akan mematahkan segala salib. Dia akan membatalkan segala ajaran-ajaran Kristian. Dan semua orang Kristian akan masuk Islam. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Cuma ayat yang kita nak baca ni, dia ada dua pendapat. Ahlu kitab ni sebelum dia mati, dia akan percaya apa yang diajar oleh Nabi ini benar. Ahlu kitab. Sejumlah pertamanya ahlu kitab. Wa in min ahli kitab, dan tidaklah di kalangan ahlu kitab illa la yu'minan nabihi, kecuali mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad qabla mautihi, sebelum matinya ahli kitab itu. Di mana di waktu iman dia tidak laku. Dia nak beriman masa tak laku tu. Tak laku jual, baru nak beriman. Allah Ta'ala sebut ni. Dan tidaklah di kalangan ahli kitab melainkan mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad sebelum matinya ahli kitab. Tapi masa tu iman dia tak laku. Mana jiwa barang masa tak laku. Dan wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan hari kiamat nanti Nabi akan jadi saksi ke atas mereka itu. Dan hari kiamat nanti Nabi akan jadi saksi atas mereka itu. Terjemahan kedua, wa in min ahli kitab, dan tidaklah di kalangan ahli kitab Nasara illa la yu'minan nabihi, mereka akan beriman dengan Nabi Isa. Maksudnya dia tidak mati pun. Qabla mautihi, sebelum mati Nabi Isa. Tapi bila di akhirat ni, dekat-dekat dengan kiamat, jadi tidak akan ada daripada ahli kitab melainkan satu hari dia akan beriman dengan Nabi Isa sebelum mati Nabi Isa, sebab Nabi Isa turun semula. Jadi pecah rahsia penipuan dan juga terbongkar pahaman yang tidak berasas. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida, dan hari kiamat nanti Nabi Isa akan jadi saksi di atas perkara ni. Sebab Allah soal Nabi Isa, kamu kah ajar mereka semua pun? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kamu ajar supaya orang semua makmum. Ni jadi ramai Kristian buat apa jadi gini ni?
Nabi SAW akan beritahu. Selama mana saya duduk atas dunia dulu, saya saksilah. Saya tidak ajar benda ni, dan mana ikut saya tu alhamdulillah okey belaka. Tapi setelah saya mati atau setelah saya diangkat ke langit, kamu lebih mengetahui betapa teruknya perubahan berlaku di kalangan mereka. Kerana bukti-bukti yang mereka buat tak ada. Mereka ikut atas dasar zon, sangka ada agak. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Maka dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi, natijah dunianya kami telah haram kepada mereka thayyibat, banyak perkara-perkara halal. Seperti unta. Sebanyak perkara-perkara halal yang telah dihalal kepada mereka. Seperti unta itulah. Dan wa bisaddihim an sabilillahi katsiran. Dan juga dengan sebab mereka sentiasa menyembunyikan maklumat agama. Banyak perkara-perkara dalam agama ni mereka menyembunyikan sehingga manusia lain tidak masuk agama Islam fi sabilillah. Dan lagi dengan sebab wa akhdhihim riba, mereka ambil riba. Wa qad nuhu an, sedangkan dalam mazhab mereka pun mereka dilarang ambil. Lagi wa aklihim amwalan nas bil batil, mereka ambil harta orang dengan cara batil. Ambil harta orang dengan cara sistem yang tidak ada dalam syariat. Riba satu perkara lain, sistem yang mereka sendiri. Ajaran-ajaran dalam muamalah perniagaan yang tidak ada dalam syariat. Lalu mereka dapat ambil harta orang dengan cara tidak sah dan tidak halal. Ini semua sekali adalah merupakan perangai Yahudi. Dan dia tak seri jadi bunuh dia seorang, dia pun aceh supaya orang lain pun masuk sama dalam golongan dia. Wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima, dan kami telah sedia untuk golongan kafir di kalangan mereka Yahudi ini azaban alima, azab yang sangat menyakiti. Tabsyir lakinir rasikhuna fil ilmi minhum. Tengok, orang tidak guna ilmu juga. Hari ni umat Islam kita ni, kalau punya kata ilmu, dia ingat bisa lagi. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, kamu wahai Muhammad, sebelum kamu jadi Nabi, kamu jenis tidak tahu juga. Allah Ta'ala beritahu betapa ilmu wahyu ni hebatnya. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kamu tidak tahu apa itu kitab atau apa itu iman, walaupun kamu bakal jadi Nabi. Sebab itulah usaha kamu tanpa wahyu tak sesat masalah. Nabi berapi harta Khadijah bilicin, tapi tak susah masalah. Sebab Nabi buat cara tu tanpa wahyu. Hingga Nabi tahu. Nak beritahu wahyu ni satu perkara yang sangat bernilai. Dan diberitahu perkara ni dalam kitab hadis bab wahyu. Sini pun gitu juga. Seramai-ramai ahli kitabnya ar-rasikhuna fil ilmi saja selamat. Akan tapi orang yang betul-betul rasikhuna fil ilmi, ya betul-betul rasikh maknanya betul-betul teguh dalam ilmu pengetahuan di kalangan mereka. Yang betul-betul teguh dalam ilmu pengetahuan di kalangan mereka, waktu tidak punah. Dan wal mu'minun, dan mereka betul-betul beriman. Yu'minuna bima unzila ilaika, iaitu mereka beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablika, dan wahyu yang diturunkan oleh Allah sebelum engkau. Lebih lagi Allah puji wal muqimina solah, mereka yang dapat mendirikan solat. Wal mu'tuna zakat, dapat menunaikan zakat. Dan wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan beriman khas pada Allah Ta'ala dan hari akhirat dan segala rukun iman. Orang seperti ini, walaupun dia ahli kitab, ulaika sanuktihim ajran azima, mereka inilah golongan yang kami akan beri kepada mereka balasan pahala sangat besar. Muzakar dulu, kita sambung balik.